Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Tuan Karami kita, begitu juga semualah staf tangan pepegang dan kiri laburan Marah Berat. Dan alhamdulillah bila kita cerita tentang sakinah ni, kita tengok surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Mana Allah Taala beritahu, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami dijadikan pasangan suami, pasangan isteri-isteri itu dari jenis-jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa cenderung kepadanya. Cenderung yakni tentram, itu sakinah. Dan padanya juga diwujudkan perasaan kasih sayang dan juga belas kasihan. Sakinah, mawadah, warahmah. Jadi sakinah ni membawa kepada kecenderungan. Macam kita lah, cenderung kita buat apa pada waktu lapang, kita cenderung buat apa yang kita suka kan. Jadi buat benda tu kita akan rasa lega, kita rasa lapang, kita rasa tentram. Jadi sakinah ni lebih kepada perasaan tentram. Kadang-kadang ada orang bila dia nampak suami dia balik rumah, dia mula rasa tak tentram. Ada juga. Kadang dia nampak suami sampai, dia cakap dengan anak dia, kau tengok rimau dah sampai, dia kata macam tu kan. Contoh kan. Tapi ada juga dia kata, manalah suami tak balik pun tak boleh juga kan. Jadi ada berimah. Jadi yang suami pula dia ni ego. Tapi dia bila nampak isteri dia kat rumah, dia tentram. Sebab dia senang, dia nak minta macam-macam. Nak air, nak itu, nak ini, nak buka puasa apa semua. Jadi dia tu antaranya lah. Jadi dia lebih kepada perasaan tentram, tenang. Tu antaranya lah. Kita dah tahu semua apa itu sakinah. Jom, kita tanya Ustaz, macam mana Ustaz nak raih sakinah ni? Tenteram dalam rumah tangga, bila suami balik tenteram tengok kan, tak rimah-rimah macam Ustaz tadi. Cara Ustaz, cara dia tengok lah kan. Kalau kita tak tengok, kadang payah juga kan. Jadi mana kata dalam keluarga tu, sebab kadang ada orang yang belum kahwin tu, dia pandang dinding, pandang apa, nampak tentram macam tak ada apa, tak bising, tapi hatinya bergejolak kata kan. Jadi bab kata orang tu, dia dalam hal ni perlu ada ilmu. Dalam rumah tangga ni kalau kena ada ilmu, dia kena faham. Dia tak boleh pukul rata. Sebab ada orang cakap, ayah saya dulu macam tu kan, mak saya dulu macam tu, kenapa sekarang tak boleh? Dia apa yang kita dapat pada mak ayah kita kena sesuaikan. Bukan dulu mungkin mak ayah kita dia boleh rotan kita jadi baik, tapi anak-anak sekarang tak sama dengan dulu. Tapi lebih kepada ilmu, kita kena sesuaikan. Bila ada ilmu, kita tahu nak sesuaikan. Contoh kalau saya berceramah lah kan, ceramah kat masjid lain ragam dia, bila sampai kat PNB lain pula ragam dia kan. Jadi disesuaikan. Jadi nak dapat penyesuaian tu kena ada ilmu. Isteri macam mana, orang perempuan ni suka apa, orang perempuan ni apa sifat dia, kecenderungan dia macam mana, dia akan luahkan macam mana. Orang lelaki mungkin dia luah, tapi tak luah semua. Sebab dia tahu kalau luah semua tak settle dengan bini dia. Kalau dia cakap kan, bukan perempuan boleh terima. Walaupun perempuan cuba abang jujur, tapi jujur dia marah. Baik tak jujur macam tu. Contoh kan. Jadi makna kata antaranya tu ilmu penting. Tu sebab orang kata cantik tolok pantainya landai, tambak perahu tepi kuala kan. Biar buruk kain ni pakai, asalkan penuh ilmu di dada. Jadi dia dah tahu dah, isteri kalau tarik muka ni apa masalah ni. Kalau dia masak tu, body language dia tahu. Kalau yang tak ada ilmu, yang jenis lampi dia tu bertingkat-tingkat lah, kira macam tak faham lah kan, sampai kan bini marah pun dia tak ada, macam cengkorang tu tabal betul kat kepala dia tu lah. Memang otak itu tak menangkap lah. Mana dia tu pam. Apa hal Umi kau tu, kata kan. Dia kata apa hal Umi kau tu. Dia pun cakap, ayah cakap entah, tak tahulah apa hal. Gak kuali tu rosak kan, dia nampak, dia tak tahu tu yang bini mengamuk ni, dia tak tahu. Jadi macam tu juga macam isteri biasanya peka ilmu ni. Dia ilmu dia membaca bahasa badan suami dia faham kan. Kadang suami dia air sampailah, bang nak air bang kan, dia tahu dia. Aduh, sekarang ni maknanya bini pun masuk dalam bilik, dia dah tahu dah suami ni nak bincang something dalam bilik. Adalah perbincangan yang tak perlu saya uraikan. Jadi makna kata dia signal tu dia faham, body language dia. Jadi nak wujudkan sakinah ni, 3 perkara kita kena ingat dalam rumah tangga ni. Pertama, kita tidak akan kenal pasangan kita melainkan setelah kita berkahwin dengan dia. Sebelum kahwin tu semua fata morgana sifat dia. Sebelum kahwin semua okey. You suka kala apa? You suka makan apa? Suka makan pedas-pedas. Ya Allah, sama lah kita. Dia kata. You suka kala apa? I suka kala pink. Kita dia tak ada sama ke? Wah, teruk betul jantan mengaku suka pink juga kan. Contohlah kan. Dia demi nak
Tu sebelum kahwin. Tapi lepas kahwin dah lain. Sebelum kahwin boleh mengajuk tu sebab baju tak sama tu nak pakai keluar tu. Boleh mengajuk. Apa dah kahwin dia tak peduli dah. Dah hayan dah. Dah hayan. Ambil colour lain. Dan begitu juga yang kedua, setiap pasangan ni kalau diikutkan tidak suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ini yang penting. Cuba tengok orang sebelah tu. Balik rumah berlari dia nak peluk suami dia. Awak kayu batu dia kata macam tu. Isteri pun jawab, abang, rumah sebelah tu rumah bungalow, rumah banglo. Bolehlah dia berlari, kita ni rumah flat bang. Abang buka pintu dah nampak saya. Abang nak saya berlari mana? Standby kat koridor ujung tu. Berlari peluk kan. Tu yang kedua. Dan yang ketiganya yang paling penting, nak selamat, nak sakinah, ikut syariat. InsyaAllah. Berkat hidup kita, bahagia hidup kita, tenang hidup kita. Sebenarnya ada 7 tanda keberkatan keluarga ni, rezeki keluarga ni kan. Tapi itu saya katakan share sekarang. Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Cadam TV lah. Macam tu lah. Allah. Okey. Okey, Ustaz. Kita dah alhamdulillah masuk ke 10 Ramadan terakhir. Besok lusa kita akan balik kampung dah. Okey. Sekarang ni Ustaz, barang harga naik. Kos naik, transport naik, jam lagi balik kampung ni. Kelantan saja dengar-dengar 2.1 juta kereta akan masuk ke Kelantan. Okay. Soalan saya, balik kampung ni Ustaz, adat ke ada hukum ke Ustaz? Saya bila dengar soalan tu tanya kan, takut. Tak pernah saya rasa takut dengan soalan tu. Jadi sebenarnya balik kampung ni tradisi. Tetapi dari segi wajibnya balik kampung tu adalah mengembirakan keluarga. Akan tanya tentang nikmat. Kedua, muda dulu ke nikmat kepada orang lain. Allah Ta'ala cakap duit aku suka hati aku lah, kau sibuk pahal. Tak, jangan cakap macam tu. Kadang elok ada orang tanya, kau duit kau tu baik kau sedekah, kenapa kau berhabis untuk ni? Sebenarnya untuk kita sebenarnya amanah kita, tugas kita, amanah sebagai dua tu dekat kampung tadi. Silaturahim ni ada dosa simpan di akhirat. Haka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan. Jadi saya dengan Tuan Karami ni ada masalah kan? Ada masalah, kita bergaduh. Jadi bila bergaduh tu orang pun tanya, kau Karami apa kau tak baik dengan Samsul Bat tu? Apa masalah kau? Aku memang nak baik dengan dia yang tak nak baik dengan aku. Karami cakap. Tanyalah Samsul Bat pula, kenapa kau tak baik dengan Karami tu? Aku dah hulur tangan dah, dia tak balas pun. Dia tu masalah, jadi tak tahu. Akhirat besok jangan risau. Silaturahim ni akan bersuara sebab rahim tu ada sifat yang Allah berikan dalam perhubungan. Sifat rahim tu sifat Allah. Maka dia akan bersuara siapa sebenarnya dalam hati yang tak nak baik. Maka tu isu dia. Jadi makna balik kampung, tautkan silaturahim, itu yang penting, yang mustahab bila balik kampung. Walaupun dengan tu yang paling penting. Bila kita balik kampung tu niat tu kena betul. Kerana Allah. Balik niat kerana Allah, maka ada pahala dalam perjalanan tu walaupun jam. Ini balik ada macam-macam cara, ada macam-macam niat, ada macam-macam. Aku balik ni kau tengoklah buntang mata orang kampung. Tengok kereta aku baru keluar. Bosah. Bosah pula tu. Manjalah. Yalah kereta mana ada menogak semua menjalah. Kan pahala menogak kereta tu pahala pula kan. Jadi
Balik dia nak tunjuk, lepas tu nak tunjuk handphone baru. Mungkin nak tunjuk baju baru. Dia tak belajar tu 2 tahun lepas tu tampah baju sepapan-sepapan. Oh, lantik baju ni pagi raya buntang mata orang tengok ni. Sekali PKP badan pun kau pun tak boleh pakai. Kan? Jadi makna kata dalam hal ini sebenarnya niat kita penting. Niat perlu diperbetulkan sebab Nabi pun ajar kita inna a'malu binniat. Sebab benda yang benda baik diizinkan oleh Allah, kita niatkan kerana Allah. Saya ulang balik. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Maka akan dapat pahala ibadah. Walaupun perbuatan tu balik kampung. Tu dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya rasa salah satu usaha nak dapat sakinah silaturahim tadi kan. Okey. Pasal balik kampung lagi. Selain daripada silaturahim, apa lagi Ustaz yang Ustaz nak recommend kita buat besok bila kita balik kampung, apa sepatutnya kita buat kat kampung? Yalah, bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Dan begitu juga pantun dulu orang dia sebut juga, kalau cari pokok berbuah, pucuk lobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, togak bersantun. Jadi nak tautkan satu rahim, nak jaga benda-benda, nak wujudkan sakinah, jaga adab. Balik kampung ni satu hal, bersalaturahim ni satu hal. Kadang-kadang bila balik kampung ni kadang kita lupa dalam silaturahim tu apa yang kita boleh cakap, apa yang boleh kita bagi tahu, apa yang boleh kita tunjukkan. Kadang-kadang bila balik kampung jumpa orang, kadang kita sadar happy hari raya, semua benda cakap, tak ada filter kan. Cakap kau berat badan kau berapa dah sekarang ni, bayangkan tu. Benda sensitif tu. Benda sensitif, jangan tanya. Walhal dekat PMB ni dah buat weight challenge ni kan. Ada buat ke weight challenge tu? Ada. Buat weight challenge. Dia buat weight challenge tak ada format kena betul. Format weight challenge tu, timbangan yang pertama, hari pertama kerja pada bulan Ramadan. Timbang berapa berat badan. Kemudian pada 25 Ramadan, timbang sekali lagi. Tengok berapa banyak turun, bukan paling kurus. Berapa banyak turun. Yang banyak turun, dia menang. Tapi grand prize akan ditimbang pada 25 Syawal. Tu kena faham. Terbalik jarum penimbang tu. Tak pernah tahu kan. Jadi, pada kena timbang balik semula. Tu baru betul format dia. Tak kisahlah. Jangan tanya soalan-soalan sensitif. Kerana anak budak universiti, kau pointer kau berapa itu belajar? Tanya budak tu sensitif. Ataupun, kau ni bila lah nak kahwin? Yang bertahun-tahun aku tengok kau ni, kau nak tunggu apa? Ada. Kau ni memilih sangat, memanglah kau nak pilih. Takkan main belasah je Bangla, Nepal tepi jalan tu. Kan? Jadi maknanya soalan-soalan macam tu. Kau ni dah berpuluh tahun kahwin, kau anak tak ada lagi, kau ni tak pandai dia, nampak tak? Jadi soalan-soalan macam tu kena jaga. Tu pertama. Adab lagi, pergi rumah orang. Waktu bila nak pergi rumah orang? Kan? Assalamualaikum, salam. Kau apa ni? Kata dia telefon. Dia telefon ni, hello, Assalamualaikum, aku nak datang rumah kau, boleh tak? Dah pukul berapa dah? 10 lebih. Tak apa ke lewat? Dia tanya. Tuan rumah tanya, tak apa ke lewat? Ya. Apa yang kau takut? Kata. Walhal tu rumah dia tu, bukan rumah kita. Nampak tak? Lepas tu pergi rumah orang pula. Adab dia Nabi ajar kita. Nabi ajar kita berdiri depan rumah orang ni. Jangan betul-betul menghadap pintu. Tu Nabi ajar. Kena ke tepi sikit. Maknanya supaya Assalamualaikum kita bagi 3 kali. Kalau 3 kali bagi salam tak jawab, balik. Tapi kalau jarak bagi salam daripada pintu pagar tu nak sampai rumah tu 1 kilometer, jangan baik gila bagi salam situ. Kan? Tapi mungkin ada lah dia punya intercom tu kan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan? Tak ada jawab, balik. Tapi kalau kita bagi salam, kita nampak pintu tu daripada tepi, kita nampak, kita tahu ada orang kat dalam. Bila kita bagi salam, langsung senyap kat dalam. Kita tak layak pun kecil hati, kena faham. Sebab itu hak tuan rumah, tak nak bagi masuk. Kita nampak lelaki tu kat pintu tu, kita nampak Datuk bos kita kan. Tok, Assalamualaikum Tok. Datuk pun tak tahu dia baca surat khabar macam mana. Tak jawab, baca buku je. Assalamualaikum Tok. Dia tak pandang pun kita. Tak apa Tok. Contohlah tuan. Jadi sebenarnya tak layak kecil hati sebab dia tuan rumah. Lepas 2-3 minggu kita pun jumpa Datuk. Datuk, hari tu saya datang Datuk, saya tak tahu. Pasal bukan apa, saya tak nak kau terbabit masa tu. Saya tengah bergaduh dengan rumah masa tu. Contoh. Tengah wrestling tu. Kang takut kau berdatang dan kau kena sekali kang. Dekat tu agaknya mungkin masa tak sesuai. Adalah kalau tu hak tuan rumah. Lagi satu lagi yang kata Nabi suruh ke tepi sikit tu. Bila kita bagi salam, contoh tuan rumah buka pintu. Salam, sekejap. Jadi dia boleh clearkan ni aib dia dalam rumah. Mungkin isi tengah lipet kain dalam, suara dalam semua tu. Jadi dia kena sorokkan dulu. Biasa lepas tu
letak satu sofa. Contoh kan. Jadi dia nak keli sebab orang nak datang ataupun mungkin seorang tu tengah terkangkang tidur macam tu kan. Jadi benda tu aib juga. Dan begitu juga bila masuk dalam rumah, ikut peraturan tuan rumah. Assalamualaikum, salam. Jemputlah sini, apalah situ lah, tuan Apan TV senang sikit. Dia pula yang cakap, jangan macam tu. Lagi satu, mainlah sini makan. Tak, makanan tu bawa sini. Dia pula lebih kan. Contoh, jadi makna kena jaga. Lagi satu lagi kadang dah lewat sangat. Kena faham lah. Saya balik dululah. Dia berbahasa basi. Cepat sangat balik. Ya ke, duduk dia balik. La ilah Allah, jangan macam tu. Kena faham. Kadang ada jenis tak faham bahasa ni, ada. Itu benda-benda yang kita kena jaga. Lagi satu lagi, janganlah cakap benda-benda yang sensitif. Rumah kau ni, ada lagi orang buat fashion rumah macam ni kan. Dia kata, jangan macam tu. Langsi ni bukan tahun lepas ke tak payah tanya. Lagi satu lagi, korang ni memang sibuk sibuk korang kenapa pula? Ni kain berbakul tak berlipat ni. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Yang suami dah cakapkan, kau cakap simpan dalam bilik. Dah suami dia marah isteri dia. Jadi itu antara benda-benda. Lagi satu lagi, adab, hormat orang tu. Lagi satu, pergi ziarah kadang termasuk juga dekat rumah orang macam ni. Betul Ustaz. Jadi itu dari segi adab sekarang ni saya kena tegur lah. Dan dari segi itu sebenarnya datang kita bersilaturahim, kita berbual tanya apa khabar, sihat ke engkau, sekarang kerja kat mana, semua tradisi masyarakat Jawa. Kalau tengok masyarakat Jawa kan, siapa yang Jawa sini? Tak mengaku lah. Jerman. Siapa Jerman? Jerman. Tanya dia, bila orang Jawa ni, kebanyakannya kalau dia lepas sebelum dia nak balik, dia akan duduk bawah. Bila dia salam betul. Lepas tu ialah saya pun sama, minta maaf banyak-banyak dalam bahasa Jawa lah. Saya tak nak mengejeknya kan, tapi dia cakap minta maaf. Mak raya rumah nak pergi sama semua. Dia sebut ramai tak jumpa. Dan saya nampak mak ayah dulu, kita gembirakan mak ayah kita dan kemudian sanak saudara yang rapat-rapat ni kita pergilah. Mana yang kita boleh pergi, yang biasa kita pergi. Memang kalau ikut sebulan tak cukup. Tapi pada saya seminggu tu dah okey dah tu. Tapi itulah kalau Berhad nak bagi lagi. Tapi saya seminggu kan. Jadi saya ni pun alhamdulillah dapat jugalah bernafas seminggu berehat. Kalau boleh ceramah memang disuruh aku ceramah pagi raya kat ni katnya. Hari-hari ceramah kan. Bagilah aku raya pula kan. Tapi memang betul kalau ikutkan mak ayah dulu. Macam itulah kan kita dengar. Kita dah 2 tahun dah mendengar pengumuman. Dengan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Kalau tu lihat dengan tu. Frontliner lagi sedih kan. Dia kena pakai PP. Sedih, hampa dia, aduh tolonglah jaga SOP. Lepas tu dah ada lah PPN 1, PPN 2, PPN 3. Kan sampailah jangan golek gelantang lah kan, kita cepatlah dengan tanah negeri. Tapi kita tengok masyarakat kita ni bila dapat betis, dia bukan apa nak satu badan. Kan? Bukan. Benar dapat betis satu badan dia nak. Lepas tu bila tanya, dapat rentah negeri, pula pergi Langkawi nak. So pergi Langkawi. Macam kenapa nak takkan semua mak ayah kat Langkawi? Kan? Tak pasal-pasal mahal syakap tu. Ini semualah yang kita kena tengok kan. Jadi mana kata ziarah mak ayah ni keutamaan dia. Gembirakan mak ayah. Mak ayah kita bukan nak apa? Mak ayah kita bukannya nakkan apa, nak banyak sangat lah. Dia nak anak dia balik. Nak kata tak, bukan nak duit kita tu, sebenarnya nak juga sebenarnya kan. Jadi bila balik tu, jadi cuma bulan puasa ni kirim lah. Bulan puasa ni 10 hari terakhir ni. Sedekah lagi besar pahalanya. Transfer malam lepas maghrib, transfer mak. Alung dah transfer dah duit raya untuk mak.
Ya ke, ya Allah, apa awal sangat kau bagi? Samsul Debat itu datang kat PMB, dia beritahu kalau sedekah bulan Ramadan lagi besar pahalanya. Oh ya ke, alhamdulillah. Pagi raya dapat lagi tak? Tu yang susah tu. Jadi makna kata kita bagi, jangan bagi semua. RM900 kalau nak bagi RM1,000, RM900 masa Ramadan, lagi RM100 pagi raya syarat. Jadi makna kata sedekah. Jadi mak ayah kita ni bukan nak banyak, janji ada. Janji ada. Orang kata dah balik biar nampak muka, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jadi makna dia segi dia nampak tu, Allah Akbar, anak aku balik. Seronok dia. Anak dia ramai. Dan kadang anak kita kan, anak-anak kenalah tanya, mak macam mana, mak sihat, mak nak apa. Gembirakan mak kita. Itulah mak tengok jiran kita tu dah tak pakai dah ceret menjorit. Ceret menjorit, macam mana tu mak? Yang ceret tu kan, dah masak air. Oh, dia pokak pula macam terbakar dapur tu. Jadi mak nak apa? Itulah yang tekan-tekan terus panis, tekan-tekan terus sejuk tu. Tahu kan yang tekan-tekan tu panis tu? Yang tu sejuk kan? Tahu kan? Tahu. Kan tahu kan? Kita tak boleh sebut je nama ni sebab dia tak taja sama kita ni. Jadi dia mesin air je sebut macam tu. Jadi makna kata mak kita dapat tu, kita bayar bulan-bulan. Bayar berbulan 100 lebih. Untuk mak kita. Mak kita happy. Allah, setiap kali kita bayar bulan tu pahala. Jadi keutamaannya silaturahim ni, ketenangan ni membahagiakan kedua orang tua. Kalau mak ayah dah tak ada, ustaz, macam mana? Ziarah kubur dia. Jangan dengarlah cakap orang yang lahir salah bulan ni, yang dia cakap pagi raya tak lagi kubur, haram hukum, tak ada mana dah pergi lah. Kawan tu dah lah orang Kelantan, kahwin dengan orang Johor, dah lama tak balik, sekali boleh balik tak boleh pergi kubur lah, ikut Yahudi tu. Tak ada, mana ada, boleh. Cuma amalan Yahudi ni pula, dia meratap-ratap kat kubur tu, bangunlah kau bang, sekali bangun kan kau mati, jangan main-main. Tapi maksud dia tu pergi ziarah kubur ni, kita mendoakan kan, lagi satu banyak kebaikan dia kan. Jangan kita dengar cakap-cakap orang baca Yasin pun tak boleh. Baca Yasin tak boleh, nak baca apa? Baca surat khabar. Satu hal betul lah. Pergi ziarah kubur, pergi ziarah dia. Empat yang kita tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Kalau mak ayah tak ada, ziarah kubur dia kan. Tu sebab jangan kita pergi pagi raya saja. Boleh pergi pagi raya, cuma jangan sampai tahap mewajibkan. Wajib pergi raya pertama, dia kata tak betul. Ya? Mereka tengok muka mak ayah. Kedua, tengok muka suami, tengok muka isteri, dapat pahala. Dengan satu syarat, tengok muka suami dan isteri sendiri. Laki orang kau tengok tak pek pahala dah. Tengok bini orang pek dosa dia dah. Dah. Huraian. Okey. Itu kedua. Ketiga, tengok Kaabah dapat pahala. Yang kita tengok buka dalam TV tu, tengok orang tengah tawaf tu kan, kita pun Allah, ramai dah orang sekarang. Contoh kita tengok kan. Jadi siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 12 ni, bukan promote lebih kurang. Kemudian yang keempat, tengok Quran dapat pahala. Jadi empat-empat ni termasuk tengok muka mak ayah kita dapat pahala. Dan pergi ziarah saudara mara kita tu bukan tujuan apa, kita nak hubungkan satu rahim. Dan satu lagi kalau boleh saya sebut, kalau kita tengok macam mak ayah kita, mungkin mak ayah dah tak ada, kita teruskan silaturahim dengan sahabat-sahabat. Nabi kata berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat, kepada arwah ni, kepada mak ayah kita tautkan satu rahim tu dengan dia. Kadang boleh je siapkan duit raya sikit, RM50 ke kan, pergi jumpa cik ni dia sumbangan duit raya kan. Ada yang tu dia rajin pula tu, dia packingkan barang-barang, topung, susu, gula apa semua, beras, kemudian dia pergi makcik ni ada barang ni. Kau ni siapa? Anak arwah ni. Ya Allah, dah besar. Mak sihat ke? Mak dah tak ada? Tak ada. Lah, lama ke dia tak ada? Tak ada dah ni. Banyak aku bagi, beras bagi, ni semua bagi. Duit tak ada ke? Ada ciknya duit, ada bagi duit. Jadi mana kata benda tu sebenarnya kan. Sebenarnya bila tengok orang lain gembira, percaya cakap saya, hati kita pun akan dapat sakinah, ketenangan tu. Wallahu a'lam. Ustaz, kita dah menghampiri 10 terakhir Ramadan. Back to keluarga sakinah. Kat rumah ni, macam mana cara kita nak didik anak-anak kita supaya merebut peluang 10 Ramadan terakhir? Okay. Dikatakan 10 malam terakhir ni yang kita kena kejar adalah malam Al-Qadar, bukan malam 7 likur. Ada orang cakap kau pasang pelita 10 malam terakhir ni biar torang rumah, malaikat nampak rumah kau. Kan ingat malaikat tu rabun macam kau. Malaikat tu tahu rumah orang beribadah tu. Kan? Jadi sebenarnya kita nak kerja 10 malam terakhir ni malam Al-Qadar. Disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 malam, 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83.333. Maksudnya 83 tahun lebih. Jadi, kita kena rebut satu malam. Kalau satu malam, kita umur pun belum tahu lagi boleh sampai. Boleh sampai 80 ke tidak, kan? Tarik nampak. Sempat 80 ni. Tak. Dia kan ikut macam tu. Kan malam kan tidur, besok dah tak bangun. Patutlah masa dengar camah semalam dia tak gelak sangat. Nak mati rupanya. Contoh. Kan contoh seorang tu patutlah golak menangkup galak. Contoh ada je dia punya petua tu. Jangan kita sabit dengan benda-benda tu, tak ada kena mengena. Kan kalau dah nak pergi jugalah. Kan jadi mana kata kejar, kalau satu malam boleh cover seumur hidup kita, kenapa kita nak lepaskan? Dikatakan malam Al-Qadar itu bermula daripada lepas maghrib sampai sebelum subuh. Jadi kalau pemalas sangat pun, jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir dan sahur. Sebab masuk subuh dah habis. Kan? Maghrib paling tidak, dan niat kerana Allah semua tu. Niat betul-betul. Masalahnya malam pertama ramai orang, belia cukup ramai malam pertama. Esok hari yang ke-15, tak kala lagu raya dah dikumandangkan, belia dah tak ada. Yang tinggal beliau je. Beliau ni jenis lutut berbunyi ni. Sujud pop tap yang pacik ujung. Allah, sakit lututnya. Sakit lututnya tu. Maknanya kesian dia. Jadi makna kata kita kejar. Tapi ada tak orang tanya Datuk dia tanya. Kata, tapi Ustaz saya tak pernah dapat. Jangan kita apa yang dapat tanda. Tapi kita beramal betul 10 malam terakhir. Itu sebab orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar berbanding lelaki. Sebab saya yakin dan percaya takkan mungkin Cik ini tak tahulah. Sekejap kan? Bila bangun aku kerana ahli kuasa dapat beribadah dengan baik, ya Allah, niat kerana Allah. Dah mengangkang dalam bilik tu, tidur je. Dia marah kan, dia marah, bangun mak kau marah. Bila dia betul komplain itulah pahala yang besar sebenarnya. Mending malah tanda dia tak kadang Karami, ya aku terlepas dah aku ni, kecewa orang kan. Tak, jangan orang kalau cerita confirm. Petang tu dia balik, pokok tu dah tak ada. Di BKL dah punggah dah. Pokok tu tumbang, bukan pokok tu dia sujud lain. Sujud kan lepas tangan kau balik. Mana? Pas semalam sujud. Tu kadang orang ni macam-macam. Dan paling senang contohnya katalah Datuk Karami, kita beli barang. Datuk, kita ada berapa? Karami dia RM50, saya ada RM30, RM80. Datuk pula tambah lagi 100. Kita tambah ada dapatlah dalam 300. Dalam 300 kita beli barang-barang beras semua. Kita pun panggil orang masak, bagi duit orang tu masak. Orang tu masak malam ni dapat 10 bekas nasi goreng, hantar rumah anak yatim. Malam esok tu pula hantar kat hospital. Malam ni pula hantar balai polis. Masuk hantar balai bomba. Kemudian 10 malam terakhir hantar dekat Mahat Hafiz dan sebagainya. Takkan satu malam pun tak kena. Macam tu je bagi orang tu makan bersahur. Allahu Akbar. Tu yang paling senang. Sebenarnya kita kadang terlampau memikirkan. Contohnya, yang penting benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Tu penting. Contohnya Datuk saya dan Cik Karami, kita wujudkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuala Lumpur. Kita fokus ni anak yatim untuk tolong. Memang ibu tunggal lah. Contoh. Kan? Nama persatuan tu PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Contoh. Jadi Datuk saya dengan Karami pergi hantar bantuan. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Tapi kalau ada di kalangan ahli kita tu yang
Aku dapat selfie dengan Datuk dengan Samsul Debat menjadilah. Contoh kan, dia mungkin dapat pahala tapi tak sebanyak pahala ibadah yang kita nak tadi, ibadah umum tadi. Tapi kalau contoh bagi-bagi bang, tiba-tiba Cik Karami kata, Datuk, Samsul Debat, untuk rumah yang last ni, you all semua tak payah ikut. Saya cover. Wah, apa hal? Kita pun tanya. Rupanya ibu tunggal yang last tu, bukan kaleng-kaleng. Muka dia macam Maya Karin dengan Luna Maya. Patut dia tak bagi kita ikut tu. Contoh. Jadi datang fitnah tu tak boleh. Macam Robin Hood. Dia nak tolong orang susah. Kata Robin Hood masuk Islam. Dia nak tolong orang susah. Dia niatkan Allah. Tapi cara dia mencuri pada orang kaya, Islam tak benar kan. Jadi banyak sebenarnya benda baik yang kita boleh buat. Sedekah, tolong orang, bagi sumbangan. Kita menggembirakan orang. Itu juga satu bentuk sedekah sebenarnya. Ustaz, insya-Allah semua kita akan dapat malam tu qadar ni. Mudah-mudahan. Amin. Soalannya, kita nak minta apa malam tu Ustaz? Nak minta apa malam? Yang paling penting minta keampunan. Masalahnya orang pada 10 malam terakhir ni kadang dia terlupa antara Lailatul Qadar dengan Lailatul Qamdar. Dia confuse. Lailatul Qamdar. Dia kata, wah kacau betul. Dia dah sibuk nak shopping. Ingat Nabi pesan, pagi raya pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Maknanya kalau dalam almari tu 1 tahun 80, 1 tahun 76, pakai 80 tu. Maksudnya tak semestinya beli baru. Kalau mampu beli. Tapi kalau dah baju lama tu, walaupun nampak elok, pakai tu memang dah pakai lutut. Kan? Janganlah kita pakai lagi. Carilah barang yang penting, kemas elok. Itu yang penting. Jangan kita membazir. Jadi bila kita sebut tentang kita nak amalkan, paling penting minta keampunan pada Allah. Sebab pernah disebutkan macam mana Nabi pernah pada ketika Nabi naik ke mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin. Sahabat tanya, apa yang kau amin? Kau Rasulullah, aku tak dengar pun ada orang berdoa. Maka Nabi kata, sesungguhnya aku mengaminkan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Salah satu pada doa tu adalah, binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi maknanya doa yang paling baik kita nak baca, Allahumma innaka afuwwun karim tubil afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau yang suka kepada, ya Allah, kau Maha Pengampun, kau suka pada keampunan, keampunilah kami. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Saya rasa banyak poin-poin yang bagus kita dah pick up tadi daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Fokus yang menarik. Jangan lupa, okey. Ingat balik apa Ustaz cakap, 10 terakhir ni minta keampunan. Masya-Allah. Okey Ustaz, saya rasa kita dah menghampiri penghujung rancangan. Okey. Last kali pesanan Ustaz sebelum kita tutup sesi perkongsian hari ini. Okey. Pertamanya kita kena ingat, kita sebenarnya berpuasa ni antara pengajaran yang pentingnya adalah untuk mendidik kita menginsafi orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Memang kalau kita kira nak kaya, jangan kita kejar kaya, sebab sampai bila pun kita takkan jadi kaya, sebab ada orang lagi kaya daripada kita. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep betul. Betul lah. Kemudian begitu juga Nabi pesan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maknanya belajarlah bersyukur. Dengan Ramadan ni menjadikan kita bersyukur. Kita jangan membazir. Bulan Ramadan ni jangan makan banyak sangat. Jangan kita tala semua benda yang lalu depan kita, memuju lalu melintang patah. Semua lalu kau susah. Jangan. Hati-hati jaga berat badan kita. Sebab bila berat badan kita naik, maka kita susahlah. Susah nak beribadah, berat nak beribadat. Jadi kata Imam Al-Ghazali, sebagai terakhirnya Imam Al-Ghazali kata, orang yang membiarkan perutnya sentiasa berada dalam keadaan kenyang akan dihinggapi 5 perkara. Pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Kedua, dia tak peduli ke orang lain kerana dia anggap orang lain kenyang macam dia. Yang ketiga, dia susah nak dengar nasihat orang. Yang keempat, kata-katanya selalu menyakitkan hati orang. Dan yang kelima, dia mudah dilanda penyakit. Jadi itu pesanan Imam Al-Ghazali. Jadi salah satu sebab kita berpuasa, sepatutnya kita jadi manusia yang lagi baik. Aulat kepompong, tak makan tak minum seminggu lebih, keluar akhirnya jadi rama-rama. Begitu juga kalau kita tengok ayam mengeram telur, tak makan tak minum seminggu, orang dokek macam ni kembang dia marah. Tapi bila menetas telur tu, keluar anak-anak ayam yang comel-comel. Begitu juga ular sawa. Dalam kitab National Geographic Explorer, kalau kita tengok ular sawa bila bersalin kulit, dia tak makan tak minum antara 8 bulan hingga 12 bulan. Bayangkan.
Setahun dia punya puasa tu. Boleh bayang tak dia punya Allah Malaka Sumna dia macam mana? Itu sebab lambu seekor dia boleh tolan tu. Kan, itu antaranya. Jadi tapi bila dia keluar daripada kelongsong kulit lama dia tu, bersisik, dia cantik, berkilat, nak bagi tahu puasa sepatutnya menjadikan kita lebih baik, bukannya menjadikan kita lebih teruk. Jadi kalau perangai lagi teruk bulan puasa, jangan salahkan setan. Salahkanlah diri kau yang sebenar menyetankan diri sendiri. Jadi macam itulah sebenarnya. Wallahu alam. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak buat galah nak jolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Pergi pokan, bila biji selasih. Bagi pihak Kepala Pemberan Marah, kami cakap terima kasih. Oh, okay. Senang pun lah benda tu.